Dalam lebih kurang 5 ke 6 minit macam tu kami bertentang mata. Sambil-sambil cuit kawan suruh buka juga mata bang. Bunyi plastik dirobak-robak. Ada, tapi saya rasa yang saya nak cerita disebabkan dengan lokasi airport yang sama, tetapi emergency dia berlaku 2 kali kepada saya. Airport di Bangkok, Thailand, tapi keadaan emergency berbeza. Yang pertama, kita orang punya flight penuh, full flight. Apa yang berlaku waktu cruising kapal terbang tu dekat atas, apa yang berlaku adalah tiba-tiba saya masih lagi bekerja dekat galley waktu tu. Sangat bersemangat. Sebab kita Bangkok ni macam short flight and then boleh balik dan relax. So macam wow, best je flight ni. Buat-buat balik. Lepas tu mesti kita buat flight Johor ke, kita buat flight apa-apa short flight and then kita balik rumah. Semua orang excited, semua orang gembira. Buat. Waktu tu saya kerja galley juga, B2. Kemudian apa yang berlaku, tiba-tiba tengah bagi servis tu, tiba-tiba telefon intercom berbunyi. So dan diminta saya untuk menjawab bersama dengan leading stewardess waktu itu. Jadi saya pun menjawab kedua-duanya, mendengar dan report kepada kapten. Kapten cakap bahasa Inggeris lah, saya translate. Okay LS, B2, are you guys ready? Cakap ya. This is happen in the flight right now. My mirror pecah. Cermin kapten di sebelah kapten pecah. Jadi anda tidak dibenarkan langsung masuk ke dalam kokpit dan dia adalah prepared emergency landing tanpa memberitahu kepada penumpang-penumpang. Kemudian in case of anything, do not enter cockpit. Bayangkan. Saya yang dah tahu situasi tu kena terus senyum dan tenang. Kerana sebenarnya kalau anda korang semua, kes ini pernah berlaku kat negara luar yang cermin pecah, kapten disedut keluar dan dia landing dalam keadaan yang dia di luar pesawat, kaki dia dipegang oleh co-pilot. So keadaan yang sama berlaku ketika itu, tapi kapten kita tidaklah keluar. Dia pecah saja, jadi dia kena slowkan, rendahkan kapal terbang tersebut ke level yang ada oksigen, kemudian baru dia terus masih lagi mendarat. Tetapi kami disambut dengan meriah oleh bomber-bomber dan ambulans di kiri kanan kami ketika di airport Thailand. So penumpang pun bertanyalah kenapa, tapi cakap tak ada apa-apa. Basically memang kapten dah pakai mask, dah bernafas menggunakan bantuan oksigen, tidak lagi menggunakan bantuan kokpit dan sebagainya. Itu sebabnya kita sebagai cabin crew every year buat exam. Benda-benda macam ni lah. Benda-benda macam ni lah, kena ada exam, tak ada exam. Yang kedua, selepas kejadian tersebut, saya ingat mungkin salah seorang daripada pramugari kami tak mandi. So ada sway lah sikit kan waktu tu. Dalam selang berapa minggu dapat lagi flight ke Bangkok tu. Waktu itu kru pun best. Kru pun seronok sangat. Best sangat-sangat. Daily flight boleh balik, semua senang, semua happy. Masuk hotel flight. Waktu tu saya jadi pramugari lah. Jadi kepada anda nak tahu kenapa steward jadi pramugari jadi steward, position kita, saya servis. So kawan saya yang jaga galley, so saya servis. So saya jadi stewardess lah. Saya makan apa? Wah, tom yum tak ada tom yum. Ni hantar lah. Separuh jalan bang, enjin dekat port side meletup. Tapi meletup yang macam berasap tapi tak kuat, yang macam nampak api. Macam tu nampak api macam tu. Saya ni nampak dah ni, tapi kita kena tenang. Lepas tu
Passenger pun nampaklah pula nak jadikan hal. Dia pun cakap saya, Cik, api tu kan? Dia tanya saya, kita dah belajar bang. Jangan jawab, tak ada apa-apalah tu. Tak apa. Nanti saya cek ya. Pandang, tolak kad. Lepas tu perkataan yang kami gunakan adalah problem. Sampai kat belakang, terus call captain. Captain hubungi leading steward dan juga saya. Dengan saya punya tu, ya betul, kita sudah malfunction satu engine di port side. Dan captain cakap dia akan switch off the engine untuk hilangkan apa yang sepatutnya yang dilakukan lah. Dia prosedur lah. Prosedur dia buat sementara. So waktu dia off engine tu bang, sebab kita tak tahu apa sebab dia keluar asap dan sebagainya. Kadang-kadang ni burung ke apa masuk pun benda boleh berlaku kan. Bila dia off je, bunyi yang sangat kuat, nyaring sangat macam kita tak boleh nak tipu lagi lah kan. Tapi still kita tak bagi tahu. So waktu tu captain bagi tahu, okay, now prepared emergency, passenger harus diberitahu. Tak habis makan lagi ni. Passenger dia tak ingat makan dah ni. So captain buat kerja captain, kita buat kerja kita, maka kita, tapi dia kata bukanlah brace command dan sebagainya lah. Dia kata boleh lagi landing, tapi walau bagaimanapun kita expect the worst of it lah. So sharp object dekat passenger, apa semua dikeluarkan, relax, semua tenang. Tapi keadaan yang tenang, semua orang tenang sebab kami pun tenang. Yang tak tenangnya dekat galley. Kenapa? Stewardess dah nangis bang. Aduh. Macam mana? Dia dah nangis dah bang, stewardess tu. Dah siap tulis surat untuk mak dan ayah. Sebabkan dia tulis, saya pun tulis juga bang. Jadi dramatik tiba-tiba. Ya, saya pun tulislah minta ampun, minta maaf. Dia pun dah nangis-nangis, tapi saya tak nangis dan saya kontrol untuk kita terus ke depan semua, menguruskannya semua. Kontrol semua. Siap bang, fikir dekat mana surat tu nak simpan bang, yang supaya surat tu tak terbakar. Alah, waktu tu lah macam-macam idea datang. Dia bila dah nak landing tu, captain update semuanya manageable, tak perlu brace command dan sebagainya. Lega lah kami. Tapi waktu tu kami dah duduk lah, bersiap sedia dan sebagainya, dah ready. Disebabkan enjin tersebut boleh dihidupkan, tetapi dengan kelajuan yang diorang buat lah, saya pun tak tahu berapa kelajuan dan sebagainya, manage untuk boleh landing, bukan emergency. Tetapi sebelum bagi tahu, stewardess kat sebelah tu, this why I don't want it. Saya pun yang jadi trauma bang. Lepas itu dapatlah idea ya. Kalaulah anything happen to us ya, macam mana orang nak kenal kita? Barulah tahu kita kena tahan rupanya kad-kad tu dengan muka, supaya muka ni orang tahu. Dan selepas itu kami dapat landing dengan selamat, disambut juga dengan ambulans, bomber dan sebagainya. Semuanya selamat, tak ada breach command, tak ada everything, smooth saja. Semua dah berikan tepukan pada kapten dan kami terperangkap di Thailand selama 8 jam tanpa ada hotel, makan saja diberikan. Okey, tak apa, ni kita counter balik apa yang jadi sebenarnya. Walaupun begitu, mode of transportation melalui udara still lagi antara yang terbaik. Ya, betul. You setuju ke tidak? Betul, setuju. Walaupun in fact apa dah jadi kat you. Bagi saya kredit tu memang kena berikan kepada Malaysia Airlines. Sebab diorang punya regulation yang sangat-sangat tinggi untuk safety. Walaupun banyak perkara yang berlaku sampai sekarang dengan Malaysia Airlines, tapi sebenarnya daripada engineer dekat bawah ground sampai kepada diberikan tanggungjawab kepada steward dan stewardess tu, memang semuanya betul-betul mementingkan keselamatan. Kalau no-go, maksudnya kapal terbang tu no-go. Dan kapten yang saya berpengalaman walaupun 2 kali, kedua-duanya kapten begitu yakin dan menerusi pengalaman mereka, mereka berterus terang. Mereka tak ada transparent, kita nak buat, dia akan telefon dan cerita setiap masa yang benda ni boleh kontrol, benda ni tak boleh kontrol, benda ni boleh buat, sebab dia tahu tugas dia untuk kami adalah untuk kita portray kepada passenger-passenger. So saya rasa
Kalau naik airline lain tu, yang mungkin negara-negara lain ke apa, itu yang kurangnya lah. Communication, pengalaman, alert. Kan. Tapi melalui cerita awak tadi, saya boleh salute tu tech crew sebab buat decision yang bagus, dan you all juga pun bertenang untuk calm the passengers. Betul. Kalau you all tak tenang, huru-hara. Huru-hara. Walaupun kat dalam tu nangis-nangis. Dah nangis dah, seorang tak boleh buat servis dah. Macam mana bang? Kadang-kadang kan, bukan Yalah. semua pergi sekolah pandai, ada yang bodoh juga 2-3 orang. Okey, ini cerita kisahnya. Kisah dia adalah di salah sebuah hotel di Kota Baru, Kelantan. Kita tak payah nyatakanlah nama hotel. Jangan letak nama dia dekat bawah. Ini bang, kami Kota Baru, Kelantan sebenarnya adalah lokasi yang memang kita akan tidur bermalam secara pendek. Maksudnya kita panggil short layover. Maksudnya kita sampai di Kota Baru di hampir-hampir tengah malam, tapi awal pagi esok kita terus bergerak pulang ke Kuala Lumpur kerana penumpang-penumpang awal pagi di sana ramai nak pergi kerja kat Kuala Lumpur. Jadi kami berasa macam wow, sekurang-kurangnya bolehlah makan nasi kerabu. Sangat seronok sebenarnya. Tetapi kami juga telah diberitahu sebenarnya hotel tersebut ada sejenis jelmaan yang mengganggu steward-steward ni dan juga stewardess ni. Kami check in bang. Kami check in, masuk ke bilik masing-masing. Sebelum ni saya dengar mengenai jelmaan ini dipanggil jelmaan kalau kau tak susun toiletries dalam toilet elok, dia marah. Kalau kau susun elok pula, dia tak suka, dia ubah. Saya tak percaya tau bang. Mana ada baik sangat benda-benda jemaah yang suka susun-susun ni. Jadi waktu tengah malam, kami dah telefon ground staff untuk belikan kami nasi kerabu lah, harimau menangis dan sebagainya untuk letakkan dekat hotel dan kami dapat makan beramai-ramai. Seperti biasa, siapa yang menali saya, bilik saya akan jadi tumpuan, semua orang akan turun dan makan dan sebagainya. Maka bilik saya itu jadi tumpangan semua orang buat sementara untuk makan. Tapi saya dah siap susun dah bang. Saya dah susun elok dah toiletries saya bang. Saya dah mandi dah. Saya ingat bang, sabun mandi saya letak dalam shower kat dalam toilet tu. Kita buka, saya letak dalam shower. Saya pakai hotel punya waktu tu. Saya nak pakai, sebab bau dia bau serai-serai macam hotel punya. Saya okeylah, campur dengan shower saya, letak dalam toilet. Kita orang makan-makan, saya tidur bang. Hampir-hampir nak tidur, seolah-olah bunyi macam kucing dekat dalam toilet. Bukan bunyi kucing, tapi kucing berlari bang. Langgar habis toilet, saya punya toiletries. Tong 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 tong. Saya takut lah bang. Nak bangun tak? Tak bang. Tidur. Baca doa tidur. Bangun pagi esok bang. Bang, kemas bang. Saya tak tahulah kita dengar tu yang jatuh ke yang tu kan, ataupun bunyi saja. Saya tak tahu. Apa yang ajaib, bergembang. Apa yang ajaibnya adalah sabun dalam bilik mandi diletakkan di tempat sabun, tempat cuci tangan. Korang nampak tak bergembang? Lepas itu, susuk atur toiletries saya tinggi ke rendah sampailah kepada toothbrush. Rupa-rupanya bukan bilik saya sahaja yang dikemaskan dengan cleaner yang tidak diundang tu. Ada bilik orang lain juga stewardess yang kena, tapi dia tak ada bunyi seperti kucing tu. Dia rearrange balik dia punya tempat dia. So bualan kami waktu pagi, itulah dianya. Tukang cuci misteri ya. Yes. Satu lagi hotel yang sering menjadi buah mulut dekat Malaysia ni adalah hotel di Johor Bahru. No name mention. No name mention. Hotel ni dia dah cakap dah. Senior-senior dah pesan, kalau dapat bilik hujung sayup tu, jagalah perangai. Kalau makan, ikatlah makanan tu. Itulah pesanan senior-senior saya. Betul.
Maka bilik kami ialah kita dah touchdown pukul 10.11. Keadaan di Johor sama macam Kota Baru, yang mana kita landing malam, esok short layover, pendek saja bermalam kami. Maka tempat saya sekali lagi diorang beli nasi kandar bang. Saya ingat 4 nasi kandar dengan leading sekali dalam tu. Kita makan ramai-ramai, lepas tu kita tidur. Nak jadikan cerita, kami hyperaktif. Saya dan juga 2 lagi steward kami hyperaktif. So kami buat show di hotel malam tu, di bilik saya. Waktu itu saya ingat lagu yang famous adalah lagu Hanyalah Satu Nora. Dengan lagu Krisdayanti itu, Hati Ini Telah Dilukai. Maka show lah dengan cadar-cadar, dengan tuala-tuala. 2 lagi steward tu dah jadi dah Krisdayanti. Saya dah jadi Nora dah. Kita buat show. Aku tak bayangkan. Dia. Lepas makan. Waktu dah lepas show tu dah pesan dah. Zarul, makanan tadi kau dah buang dalam toilet kan? Kau dah ikat dah? Dah. Settle semua. Betul Aku dah malas dah nak masuk toilet ni. Tak apa. Kita tidur lah. So tidur. Saya tidur dan 2 lagi pun decide untuk tidur je lah. Satu bilik tu. Tidur. Saya rasa tak sampai setengah jam kot. Dah midnight dah macam tu. Lepas 12.30 macam tu. Tidur. Tiba-tiba ada bunyi kat toilet. Macam orang tengah masuk toilet. Saya tengah menghadap dinding sliding tu. Saya pusingkan badan saya. Tengok kawan-kawan yang tintongnya tadi tu. Ada. 2 ekor ni yang kat lantai dan kat atas ada. Siapa kat toilet? Nak jadikan cerita bang, waktu yang sama steward tu pun buka mata juga waktu saya tengah pandang ke toilet. Dia pun buka. Makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Macam ada orang buat kerja kat dalam tu. Dalam toilet tu macam ada orang buat kerja bang. Bunyi dia macam dalam lebih kurang 5 ke 6 minit macam tu kami bertentang mata. Sambil-sambil cuik kawan semua buka juga mata bang. Bunyi plastik dirobak-robak. Terlintas dekat fikiran saya. Engkau ikat tak makanan kau tadi? Rupanya salah seorang hamba Allah itu tak ikat. Jadi kita orang ni dia dah nak bangun. Kawan saya cakap, kau nak bangun tengok. Relax lah sebab tengah-tengah macam sebiji bang. Saya kalau tengok filem-filem yang ada scene tu bang, saya terimbau bang. Steward tu tengok bang, exactly tapi dalam sekelip mata macam tu memang ada jemaah yang tengah makan dekat dalam tong sampah dekat dalam toilet tu. Sejak daripada itu sampailah umur saya sekarang, memang saya ikat lah. Walaupun sampah kat rumah, sampah kat luar, memang benda tu pernah jadi pada kami kat Johor. Dan memang satu benda yang sangat mengerikan lah. Yang steward yang tengok tu dia berani lah. Tapi dia kata selintas nampak, lepas tu hilang dan dia cepat-cepat ikat dan dia bawa keluar dan dia buang dekat luar lah. Dekat bilik di luar lift tu ada tong sampah. Tak ada lift hotel tu. Ada tong sampah. Dekat entrance tu dia buang dalam tong sampah. So tapi malam tu maka kami tak tidur. Kami buat show cerita seram pula. Dan esok pergi flight dengan mata bengkak lah masing-masing. Mana boleh tidur dah bang? Nak balik bilik masing-masing? Memang tak lah bang. Memang tak ada tidur sekali jalan. Tak lah. Tapi kita tak tidur, basically cerita apa yang nampak, apa yang dengar. Tapi memang 3 orang saksi. Saya rasa kawan-kawan saya yang mana pernah terbang dengan saya flight Johor tu, komen kat bawah. Memang seram. Dia akan komen betul show tu kita buat tu. Konsep tu. Dalam hati ni jadi performer daripada dulu je bang. Dengan cadar. Abang Zaru pernah buat tak? Dia tak. Orang gila macam kita orang je. So itu antara kisah dia dan pesanan untuk semualah memang. Tapi saya tak tahulah, you guys boleh komen kat bawah, saya tak tahu hotel-hotel ni memang ada dalam senarai kami hotel-hotel apa. Saya rasa kena cari seorang bang untuk cerita Mr. John
dekat hotel Kuching Sarawak. Okey, nanti kita 50. Tak boleh. Cari sendiri nombor bilik. Awak tak pernah kena Mr. John tu? Tak. Tak pernah kena. Mr. John tak pernah. Awak pernah kena? Saya tak pernah kena. Tapi pernah lalu je 30. Saya pernah lalu je kat bilik tu, tapi tak pernah. Okey guys, terima kasih banyak-banyak kerana korang bersama dengan YouTube Zarul. Jadi untuk korang jangan lupa subscribe, like dan juga tekan butang bell tu untuk menyokong Abang Zarul kita, bukan yang ini tapi yang lain, untuk sentiasa berikan anda ilmu tentang aviation kan. Seronok kan? Okey, ada lagi satu cerita hantu ni. Tapi cerita hantu ni bukan ni tau. Ya Allah sedapnya. Tapi cerita hantu ni bukan cerita hantu kat atas kapal terbang atau kat hotel. Ini cerita hantu ni guys. Okey, sampai dah. Oh my god guys. Ini asam pedas. Saya tahu Encik. Saya tahu. Okay, sorry. Saya bagi tahu je. Kamera masuk frame tak kau tu. Yang ini apa nama? Yang ni saya tak tahu sangat nama dia. Risol. Ni risol. Favorite. Ni favorite. Okey. Yang ini apa dia? Saya nampak muka anak macam lapar Okey. Saya teman. Dia teman. Yang ini daging salai yang lemak. Oh tahu dah. Okey, sorry. Bukan. Okey. Berair liung. Okey. Tak boleh tunggu lama. Yang ini kita kena rasa guys. Yang ini adalah daging salai masak lemak ke daging saja? Daging salai. Daging salai betul. Bau dia. Bismillah. Saya tak boleh lah nampak. Okay. Woo! Terbaik. Sepatutnya makan dengan nasi guys, tapi kalau saya nampak masak lemak. Nama siapa? Arul. Arul kan? Oh tahu. Arul. Arul daripada negara mana? Arul bersama dengan kita sekarang. Sedap. Saya rasa Arul pun tak pernah rasa ni. Betul. Saya makan dengan nasi, patut makan dengan nasi. Tapi guys, kalau dapat pergi ke Indonesia, yang ini memang terbaik. Tapi kita rasa, saya bagi jujur pada anda jujur korang. Dia kena makan cili tu. Ya. Cool. Arul, you orang mana sebenarnya? Macam mana you tahu makan dengan cili Arul? Saya dah lama di sini. Oh guys, tengok guys presentation dia ada cili. Cili ni wajib hidup dan cantik sebab anda akan masuk kat mulut. Okey. Nampak ni guys? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Maafkan saya di tangan kiri tapi saya rasa makan makanan di kita panggil food street ni betul kan? Dia memang makan macam ni je lah kan? Dia memang makan macam ni. Arul, betul kan? Betul. So di Indonesia macam ni lah So excuse me kalau pegang tangan ni tak boleh lah tunjuk. Saya tunjuk real untuk anda rasa dia power gigit ini. Tak, bungkus ni 10 lah. Sedap. Immediately saya berada di Bandung, di Jakarta. Legit lah benda ni. Ini ada orang restoran cakap antara yang takut takut nak cakap best seller juga. Best seller Arul. Tolong makan sini Arul. Takut lah sebab awak baling starring cup dari situ. Dan orang kenapa fikir jahat aku je? Okey, nice. Rasa ni pula. Rasa ni pula. Sedap ni. Sedap kan? Laman santap je ada kat sini ni. Yes. Jarang boleh. Food Panda semua ada kat sini guys kan? Yes, ada. Order guys, saya berjaya. Kena ada. Oh ni. Adab kan? Kita kena beradab sikit. Letak je situ. Apa? Ni nak rasa. Excuse me, boleh ambil serviette? Boleh silakan. Oh, asam pedas. Adakah asam pedas ini akan bawa saya ke Melaka? Tapi sebenarnya dia asam pedas dia laman santap ni lebih kepada macam mana Arul lah, apa bahasa lebih kepada Jawa-Jawa macam tu kan? Yes, dia ada sikit lah. Ada adik-beradik kan Arul? Okey. Kau tahulah Arul dia pekerja ke apa ni. Abang Zarul mana? Tak tahu dia.
Kenapa you pula kerja? I macam tak happy. Tak selalu dia datang sini. Ya, Selalu tak pula awak over. Sebab saya tengok awak cakap enough lah. Macam tu kan. Okey. Saya cakap kat Zarul tu lah, bukan awak. Arul. Saya cakap kat dia. Cakap dia. Saya tak boleh, kalau saya buat food testing memang saya kena angkat. Okey, boleh. Orang cakap kau ajar kan, nanti kena tendang isteri kan. Boleh. Abang Zarul okey je tu. Abang saya pernah kena tendang isteri kan. Kena balik tumbler kat isteri jangan. Ya. So, saya nak bagi rasa terus. Takkanlah nasi pun nak rasa guys. Ini dia asam pedas. Kita tengok. Adakah kita jelajah? Wow. Ni serius. Siapa perangai macam saya, abang baju merah, sama. Okey, kepada yang nak datang kat restoran Mas Atap ni, berada di Tamarind Square. Yes, Tamarind Cyberjaya. Square. Cyberjaya, datang sini boleh buat parti, Boleh buat event, boleh buat event, majlis apa saja. babih masa saja. Ya Allah. Boleh karaoke pun ada. Boleh karaoke ada. Kalau korang bertuah, korang berjumpa dengan Zarul. Kalau korang kalau dia ada syuting selalu juga kat sini. kalau dia tak, kalau korang tak bertuah, korang berjumpa dengan Arul. Abang Arul kan, abang Zarul kan. Dua-dua boleh. Pergi sikit makan Nanti saya nak ke settlekan kerja saya. Boleh tapau boleh tak tapau Boleh. Apa kan?